kita ambil perhatian kita. Khabarnya di Gemencing ada dua bangsa baru. Di Melaka pun ada dua juga. Berita dari kawan 2 hari lepas. Maknanya kita belum menang. Jadi berhati-hatilah, ya. Ikut SOP dulu. Sekali lagi saya ingatkan, ikut SOP adalah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Jadi ulil amri ini kalau dalam bab agama ulama lah. Tapi dalam bab kesehatan bukan ulama. Ya, kita pakai ulil amri yang mengurus bab kesehatan. Itulah ulil amri. Jadi mentaati ulil amri dalam masa sekarang ini, dalam masa kesehatan, kita ikut arahan Kementerian Kesehatan. Jangan nak mana-mana berdogil, ya. Kalau saya tengok semua yang jemaat kemarin sejadah tak bawa, ada yang pelindung muka tak bawa. Kita masih cerita tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Di antaranya adalah mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan baca asma Allah, nama-nama Allah. Asma itu jamak daripada isim. Isim itu nama. Dan isim itu sendiri bermakna tinggi. Sama termasuk lagi tinggi, ya. Jadi ismun tu tinggi. Dengan nama tu orang jadi dinilai tinggi. Jadi asma Allah, nama-nama Allah. Jadi bila kita kaji nama-nama Allah ni, kita akan faham nanti mana-mana nama Allah tu wajib kita hormati. Jangan kita caci. Bahaya. Ya, dia boleh jadi keluar dari akidah Islamiah. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa nama-nama Allah itu ada sebanyak 99 nama. Dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Tak pakai hamzah bawah saja. Jadi bacanya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Cuma dalam buku tuan tu tak ada sepotong mi'atan illa wahidan. Mana-mana kitab hadis saya tengok memang ada mi'atan illa wahidan. Man ahsaha dakhala al-jannah. Makna dia inna, sesungguhnya lillahi, Allah itu mempunyai 99 nama. 99 itu apa? 100 kurang 1. Itu makna yang tak ada dalam kitab tu. Dalam terjemahan pun tak ada. Jadi Allah mempunyai 99 nama. Yang 99 nama ni, man ahsaha, yang 99 ni siapa yang menghafalnya? Ahsaha, menjaganya, dakhala al-jannah, masuk surga. Dalam riwayat Bukhari kata man hafidhaha, siapa yang hafiz, menjaganya, memeliharanya. Penterjemah kata memerhatikan. Amalah bukan menghafal mulut sajalah, walaupun ada pendapat ulama macam tu. Siapa yang menghafal 99 nama tu hafal macam tu. Ada juga sebab sesuai dengan
riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Bukhari atau yang lain-lain juga dengan lafaz man hafidhaha, siapa yang menghafalnya. Tapi ramai ulama saya tengok tidak sependapat dengan ini. Jadi 99 tu macam yang biasa kita hafal, ya, yang mulai daripada Allah, Rahman, Rahim dan seterusnya sampailah 100, ya, Malikul Mulki, Dzul Jalali wal Ikram. Cuma ada beberapa perbincangan lah, kan? Tapi dalam WhatsApp saya dah masukkan nama ni dan dah saya tanda bulan. Ada 7 nama. Ada perbincangan akhir, iaitu Al-Mu'izz, Al-Mudhillu. Mu'izz yang memuliakan, Al-Mudhillu yang menghinakan, Al-Mani yang menghalang, Ad-Dar yang memberi mudarat, An-Nafi yang memberi manfaat, Ar-Rasyid dan As-Sabur yang menunjuki, dan Sabur yang sabar. 7 nama ini khilaf ulama, ya. Ada satu kitab Mausu'at Asma'illahil Husna. Mausu'at ni ensiklopedia. Jadi kalau ada terjemahan besok balik, ya. Daripada nama-nama yang 100 tu tambah nama-nama yang lain lagi, dia terangkan nama-nama tu satu-satu supaya kita dapat menikmati nama tu lalu bertindak, bukan sekadar tahu nama sahaja, tapi kita melawan nama tu sebenarnya. Dia kata, aku tidak berpegang masalah nama ni, dia tak ikut apa yang diriwayatkan dari apa yang dikumpulkan oleh Walid bin Muslim. Yang Walid bin Muslim ni adalah seorang ahli hadis, ya, daripada Damsyik 119 sampai 195 Hijriah. Dan dia memang termasyhur dengan ahli hadis, ahli Syam lah. Cuma masalahnya Walid bin Muslim ni, dalam riwayat hadis yang 99 nama yang biasa kita baca tu, yang dia memasukkan namanya itu, nama Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang 7 tadi. Yang itu khilaf ulama, ya, khilaf ulama. Dia itu tak sabit, ya. Al-Mani, Al-Mu'izz, Al-Mudhil, Ad-Dar, Ar-Rasyid, As-Sabur. Itulah yang biasa kita hafal kan. Tapi ada khilaf ulama. Memang Allah tu memuliakan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau menghinakan sesiapa yang kau kehendaki. Tapi itu bukan nama Allah Ta'ala, itu perbuatannya. Tidak ada nama Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran dan tak ada dalam hadis yang bernama Mu'izz. Jadi bukan nama lah, perbuatan itu lain, ya, perbuatan itu boleh katakan sifat. Tapi yang dikatakan nama tu macam Ar-Rahman, Ar-Rahim, dalam hadis ada, dalam Quran ada. Itulah yang diperbincangkan oleh para ulama lah. Kaedah dia, kita tak boleh menamakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada dalam Quran, dalam Sunnah. Sebab nama Allah Ta'ala ni hanya dia yang tahu nama dia. Tak boleh reka-reka. Istilah dia nama-nama Allah Ta'ala ni, dia tauqifiyah. Tauqifnya apa? Berhenti pada nas tu saja. Tak ada nas, tak ada Quran, tak ada Sunnah, tak boleh kita reka-reka. Dia memuliakan, betul lah, memuliakan, tapi bukan sifat. Sifat tu dalam bentuk macam tu lah, Mu'izz, dia isim fa'il, kata nama yang berbentuk orang yang.
Kalau play kan, play bermain. Tapi kalau pemain jadi kata sifat. Pemain itu tambah ER, player, writer. Jadi di dalam Al-Quran yuzillu tu ada, yu'izzu tu ada, tu'izzu man tasha. Engkau memuliakan. Tapi nama yang tukar ta tu jadi min domah tu mu'iz, itu menukar dia jadi macam tadi lah, tambah ER tadi dalam bahasa Inggeris. Itu tak ada. Jadi ulama mengatakan itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam hadis yang dikumpul dihimpun oleh Walid bin Muslim tadi, dia macam itulah. Dia ada apa? Ada khilaf ulama dalam 7 nama tadi. Masalahnya Walid bin Muslim ni, dia di samping meriwayatkan hadis 99 nama yang kita biasa baca tu, dia di samping dia sendiri, maknanya hadis tu dia sendiri yang meriwayatkan bentuk yang 99 tu. Kemudian ada hal-hal lain lah. Jadi itu ada keraguan lah. Kemudian tambah lagi, memang tak ada dalam Quran dan hadis. Hadis dia sendiri yang meriwayatkan, walaupun hadis Bukhari. Panjang cerita lah bab ni. Jadi bila kita baca kitab yang tadi tu, saya baca kitab ensiklopedia nama-nama Allah yang mulia ni, yang terbaik itu. Jadi adalah beberapa ulama-ulama kebelakangan ni meneliti kembali, termasuk diantaranya kitab yang dikarang oleh kitab Qawaid Al-Muslah yang dikarang oleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, ahli Dewan Fatwa Arab Saudi, dah meninggal tahun 2001 dulu. Dia menjumpai hadis nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Ada juga memang, 99 juga, 81 daripada Al-Quran dan 18 yang terbalik yang betul, 81, 18. 81 dalam Al-Quran dan 18 dalam sunnah-sunnah yang sahih. Jadi 99 juga. Tapi tak ada nama tu. Adalah dalam nota ini memang ada, yang ada 100, tapi tidaklah dengan cara yang biasa kita baca-baca tu. Ada lagi satu orang doktor, profesor doktor juga, Dr. Mahmud Ridwani, orang Mesir, pun agak mirip cara membahas nama-nama Allah ni dengan Ratib Al-Nablusi tadi. Okey, kita padakan sampai situlah. Dan dia sendiri mengkaji masalah Asmaul Husna ni dalam kitab yang tebal tadi tu. Dia sendiri menjumpai 78 dalam Al-Quran dan ada senarai nama di sini, dan 22 daripada sunnah-sunnah, termasuklah Al-Jamil, Al-Jawad, Al-Hakam, Al-Hayyu, Al-Rafiq, As-Subuh, Kudus kan. Itu ada dalam apa tu? Dalam hadis-hadis yang sahih. Al-Tayyib, Al-Qabid, Al-Basit, dan 22 nama. Jumlah dia 100. Jadi tuan-tuan, itu yang perlu kita tahulah. Nak baca yang biasa tu terpulanglah kalau dah terbiasa macam tu. Cuma jangan kita terkejut bahawa di dalam tu ada khilaf ulama, setidak-tidaknya nama yang 7 tadi lah. Dia ada masuk dalam mushaf, kalau boleh baca lah gambar. Kemudian masalah 99, saya ada baca dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Jami'
Tirmizi. Ya. Imam Tirmizi ada juga meriwayatkan hadis ini pada hadis nombor 3506. Dia menceritakan dalam masalah Allah mempunyai 99 nama. Fihi dalil. Hadis itu jadi dalil bahawa nama Allah yang paling masyhur adalah Allah. Bahkan diriwayatkan bahawa Allah huwa ismuhul a'zam, itulah nama yang paling agung. Ya. Kerana apa? Karena nama yang 99 itu diidhafahkan kepadanya, disambut, disandarkan atau dinisbahkan kepadanya. Jadi nama yang paling utama dia, paling agungnya adalah Allah, di samping nama-nama yang lain. Kemudian lagi dia kata ittafaqal ulama, bersepakat ulama bahawa hadis ini yang 99 tadi bukanlah membatasi nama-nama Allah itu 99 sahaja. Ini perlu juga kita tahu. Kita kalau nak baca buku-buku orang alim ni, kita anggap nama alim 9 je lah. Padahal ada yang jumpa, saya dengar ceramah profesor dari Azhar, ya, orang Mesir, dia kata 120. Saya baca jawapan ada soalan pada Mufti Kuala Lumpur di wilayah, tak ingat saya nama ulama, sampai 1000 berada dalam Al-Quran tu. Ya. Jadi 99 tu bukan menunjukkan hanya itulah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam hadis tu menunjukkan siapa yang meliharanya, menjaganya, menghafalnya, masuk surga 99. Cukuplah 99. Di antara nama-nama yang banyak tu, kalau hafal aja 99 tu, boleh masuk surga. Dakhalal jannah. Itu yang dibahas. Ahsaha, siapa yang menjaganya, siapa yang menghafalnya. Cuma inilah nanti ulama pula menghafal itu apa makna menghafal. Jadi tuan-tuan, dengan pembahasan Tuhfatul Ahwazi ini, dia katakan ittifaq ulama bahawa nama Allah bukan 99 itu sahaja, ya, daripada keterangan tadi itu. Yang 99 itu man ahsaha, nama Allah ada 99. Yang dengan 99 itu siapa yang menghafalnya, menghafal 99, tapi nama Allah lebih dari itu. Kurang-kurangnya bagaimana saya kata tadi 120, ada yang jumpa, ada yang jumpa 1000. Masing-masinglah. Tambah lagi ada hadis yang mengatakan hadis Nabi SAW kata, as'aluka bi kulli ismin sammaita bihi nafsak aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Ya Allah, kata Nabi SAW, as'aluka, aku minta kepada engkau dengan setiap nama yang engkau namakan pada diri engkau, atau nama-nama yang ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, yang engkau khususkan pada ilmu yang ghaib di sisi engkau. Ista'sarta bihi, engkau khususkan. Istaksar ni maknanya khususlah, istimewa untuk dia saja, yang lain tak ada yang tahu. Dengan nama-nama yang kau namakan, di mana nama-nama Allah yang dia namakan itu dalam Al-Quran, yang dia sebut itu adalah nama dia. Yang 99 yang kita biasa hafal, di antaranya lah. Kemudian ada lagi nama kau yang istaksar tapi, yang kau sahaja yang khusus, yang mengetahuinya, fi ilmil ghaibi indak, pada ilmu ghaib yang kami tak tahu. Yang ghaib itu hanya di sisi engkau. Jadi ada nama-nama Allah Ta'ala yang lain, ya.
begitulah syarah daripada Imam Nawawi pun macam tu juga kata. Hadis yang lain ini disebutkan oleh Imam Nawawi, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Ibnu Mas'ud. Jadi maknanya balik kita tadi mesti faham bahawa nama Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya 99. Kemudian kita pergi kepada man ahsoha. Dengar je lah tuan ya. Dalam kitab itu ada man ahsoha itu adalah cuma syarahan dia. Man ahsoha ni ada dalam riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Majah tu pula kata ada man hafidhaha dakhalal jannah. Itu dia tadi. Man hafidhaha, siapa yang menghafalnya. Jadi ada ulama kata ahsoha tu menghafal, hafal itu. Jadi kita boleh lah, mana kita hafal, itu kita jadikan fikir boleh. Ya. Sebab menurut ulama, menurut hadis ada riwayat hadis memang bukan man ahsoha, tapi dengan terjemahan ahsoha. Apa dia ahsoha tu? Man hafidhaha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang menghafalnya masuk surga. Cuma ialah setengah ulama pula hafal tu macam mana? Hafal tu jaga tu macam mana? Takkan sabun-sabun macam tu je. Itu cerita lain pula. Begitu juga riwayat Bukhari. Ahsaha tu hafidhaha. Man ahsaha dalam riwayat Bukhari hadis 7392 kata bukan man ahsaha tapi man hafidhaha. Bukhari. Dia hadis tu kuat. Jadi dengan kalimat hafidhaha, menghafal ini. Makanya Imam Syaukani, Imam besar juga terkenal dengan kitab tafsir Fathul Qadirnya, ada hadis Nailul Autarnya, orang besar, orang San'an, orang Yaman. Ya. Dia merajihkan, menyokong pendapat yang menghafal tadi itu. Dan Imam Nawawi mengatakan bahawa pendapat itu adalah yang lebih azhar, lebih zahir, dan itu adalah pendapat orang ramai, qaulul aksarin, kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, bahawa ahsaha itu makna dia menghafal. Cuma ialah wajib, ulama-ulama lain kata wajib siapa yang menghafalnya itu mestilah beramal dengan tuntutan-tuntutannya, bukan hafal buta macam tu. Nah itu pula. Ialah siapa menghafal, okey hafal. Tapi wajib menghafalnya dia mengamalkan nama itu. Maknanya macam mana? Kalau nama Allah tu Maha Pengasih, ya kan? Amalan kita untuk tindakan kita untuk mengamalkan kasih sayang Allah Ta'ala itu juga, kita tak boleh putus asa. Kita sentiasa mengharap rahmahnya, mengharap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam itulah Allah Ta'ala alim, Maha mengetahui apa tindakan kita, amalan kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak sesuka-sukanya nak buat maksiat, sebab Allah Ta'ala mengetahui. Macam tu jadi tak boleh kita kata Allah Sami'ul Alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, kita yakin hafal, tapi tindakan kita seakan-akan Allah tak nampak, seakan-akan Allah Ta'ala tak tahu. Tak macam tu. Jadi ulama mengatakan wajib bagi yang menghafalnya mesti mengamalkan tuntutan daripada nama-nama, tuntutan apa yang dia hafal itu.
Begitu juga nama-nama yang lain juga. Kemudian ulama lain kata faman ahsaha ilman wa amalan. Siapa-siapa yang menghafal, menjaga, hafalnya jaga ya. Jadi itulah dikatakan bahawa bila kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita hafal, kita jaga, bukan hafal mulut saja. Kita jaga, kita amalkan tuntutan-tuntutannya, maka masuk surga. Kita amalkan Allah Taala Maha melihat. Kita takut. Maknanya amalan jiwa, keadaan kita dengan jiwa kita tu sentiasa merasakan muraqabah, monitor, muraqabah, merasakan kita ni dimonitor oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke mana saja, walaupun tak ada orang. Ramai kita ni kan, kita ni tunjuk alim, tunjuk warak. Bila ada orang kan, bila kita seorang-seorang sunyi-sunyi, berkhalwat, bersendirian, kita lain daripada keadaan yang di hadapan orang ramai. Macam itulah. Jadi dosa khalwat kita, ada namanya dulu berkhalwat, dosa-dosa berkhalwat masa kita bersendirian, masih banyak kita buat. Cuma diingatkanlah, ulama kata dosa-dosa yang berkhalwat ni, dosa ketika bersendirian ni boleh membuat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Hati-hatilah kita. Walaupun orang tak ada, kita ada, kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hatilah supaya jangan lepas kontrol. Jadi man ahsaha, siapa yang memelihara nama-nama Allah Ta'ala tu dan mengamalkan kehendaknya, tuntutannya, tuntutan nama tu, betul lah, dakhala jannah, memang masuk surga. Dia hafal nama tu, dia jaga, dia beriman dengan nama tu, dan dia beramal dengan tuntutan nama tu, dakhala jannah, berarti masuk surga. Tapi kalau tak beramal dia, nak masuk surga macam mana? Dia tahu Allah Ta'ala alim, Allah Ta'ala basir, tapi dia buat maksiat-maksiat ni. Ialah kalau kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan juga, selain daripada dosa syirik kan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak, dia akan azab juga, azab. Dan akhirnya kalau bukan syirik, nanti baru masukkan ke surga pula dengan dosa-dosa. Jadi taklah semudah itu mengatakan bahawa kalau hafal saja, ingat ni, kemudian dizikirkan saja yang 99 itu masuk surga, tanpa mengetahui maknanya, tanpa memelihara hak-hak nama itu atau tuntutan-tuntutan daripada nama itu. Jadi masing-masinglah kita mengamalkannya daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, setiap nama daripada nama-nama Allah yang sebanyak 99 nama itu adalah menunjukkan di atas sifat atau beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Maknanya nama Ar-Rahim, nama Allah Taala. Jadi bila nama Allah Ta'ala itu pengasih, penyayang, tentu sifat dia kasih sayang. Dia maksudkan buat kitabnya. Jadi setiap nama yang 99 itu, maka itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya nama itu berbentuk kata sifat. Payah nak cerita macam mana bahasa Melayu saya tak faham. Kata sifat, kata sifat tu dia punya bentuk kalimat macam tu lah. Fa'il, Rahim, Kabir, atas, bawah, kemudian ada ya, Kabir, Fa'il, Rahim, Alim, Basir, Sami.
Itu bentuk kata nama. Dia punya formula fa'il. Fa'il ya lam, itu dia punya acuan. Itu nak menunjukkan kata sifat. Jadi kalau dikatakan tadi apa? Yuzillu man yasha atau tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Jadi sana bukan kata sifat, tapi dia kata kerja. Jadi tak boleh katakan nama Allah Subhanahu wa taala sebab dia kata kerja. Tak ada lah nama Allah Ta'ala, memang tak ada dalam Al-Quran. Nama dia Mu'iz. Mu'iz tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam Sunnah. Jadi macam mana ada dalam SIM 9 yang biasa kita hafal, diambil dari kata kerja, diubahnya. Itu pula cara dia. Jadi nama-nama Allah tu adalah berbentuk kata sifat. Macam Ar-Rahman. Ar-Rahman ni kata sifat, yang acuan dia fa'lan. Jadi itu nama Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala tu pengasih, penyayang, maka sifat dia sama dengan nama. Jadi itulah hikmah sini. Setiap nama daripada nama-nama Allah itu, yang 99 itu, dia adalah menunjukkan atas sifat atau beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala menunjukkan nama. Tapi inilah yang khilaf ulama tadi. Tidak semua sifat nama. Setiap nama adalah sifat, betul. Tapi setiap sifat dia tak boleh jadi nama macam tadi lah. Sifat Allah Ta'ala itu memuliakan. Jadi tak boleh kita katakan nama Allah tu Mu'iz, memuliakan juga. Jadi khilaf ulama lah dalam bab tu. Jadi tidak semua sifat boleh dijadikan nama. Sebab nama mestilah tawakuf. Kita berhenti sekadar apa yang ada Allah Ta'ala sebut nama dia dalam Al-Quran. Ini nama saya, ini nama aku. Atau Rasulullah kata ini nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muka surat 333. Misalnya nama Allah Al-Alim. Alim dengan tu fa'il. Dia kata sifat, nak membentuk sifat daripada alima, mengetahui, jadi alim. Apa hiya? Alim, Allah yang Maha mengetahui. Tuan-tuan belajar nahwu tadi. Yang mengetahui itu ada bentuk dia alif, ada alif di tengah. Huruf kedua dia alif. Kalau daraba memukul, yang memukul qarib, akila berakal. Kalau orang yang berakal akil, balagha sampai, dah sampai umur baligh. Okey. Jadi Allah Subhanahu wa taala ni sifat dia bukan alim tapi alim. Apa pula tu? Kalau pakai fa'il tadi bersangatan. Dari situlah timbul terjemahan kita maha. Jadi Allah Taala tu alim. Tok guru ni alim. Tengok tu. Tok guru ni orang alim. Kalau ramai ulama. Tapi kalau Allah, dia maha alim. Macam mana nak buat maha tu? Dalam bentuk fa'il, alim, rahim. Itu cara dia. Ya, ada nanti fa'ul, ghafur. Jadi ada fa'il, ada fa'lan, rahman, ada ghafur, fa'ul, syakur, dan yang lain-lain. Nah, itu cara bahasa Arab nak menjadikan kata kerja tu jadi kata sifat. Jadi Allah Ta'ala tu alim. Jadi alim ni mahal. Kita tak boleh lah sebut ini tu syekh kita ni alim betul-betul dah tak boleh. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Yang alim hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk syekh kita dia bukan alim tapi apa? Alim. Itu
Tapi kalau dalam tulisan kita, tulisan Jawi itu Al-Alim, dia kata supaya bila kita dalam sikit supaya apa? Supaya kita faham apa yang kita hafal tu kan. Menunjukkan Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Jadi Alim, nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah bersifat ilmu. Sifat 20 kita kan ada al-ilmu kan, as-sam', al-basar. Itu mengetahui. Dan nama Allah Ta'ala Qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qadir. Allah Ta'ala itu qadirun ala kulli syai'in. Cuma mana qadir tadi? Kudrat kuasa. Jadi kalau qadir, maha kuasa. Jadi kalau ada manusia tu kuasa juga kan, qadir, bukan qadir. Ya, jadi tolonglah, macam mana tuan tak faham itu Al-Qadir. Qadir pun tulisannya qadir itu. Jadi dabalkan I itulah qadir, panjangkan ya. Makanya kalau sebut nama-nama Allah Ta'ala ni jangan sebarang lah ya. Kalau nak laju kan, nak menghafal 100, 99 kan, laju je, bas saleh-salehat. Bukan sekadar salah, tapi saleh. Jadi mohon supaya kita semua kalau sebut nama Tuhan tu, sebut betul. Alim, Rahim. Jangan dia tak mahu dia panjang pendek itu. Sebab bila terpanjang, yang panjang terpendek, sufalah manusia jadi Qadir, yang berkuasa manusia, bukan Alim, manusia pun alim. Jadi bukan Alim, Qadir. Kita dengar kan dah lancar. Naik baru 2 bolahan dah lancar. Belasah. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala tu sifat dia Qadir. Tolong dabalkan air. Allah Maha. Daripada mana kata Maha tu? Bentuk ini yang Qadir adalah menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat kudrat, kuasa. Dan nama Allah Ta'ala As-Sami'. Tengok Sami'. Bahasa kita, tulisan Rumi kita As-Sami'. Pendek tak tak. Sami'. Allah tu mendengar, Maha mendengar. Maka Allah bersifat mendengar lah. Sama basar kalam kan. Dan nama Allah Ta'ala Basir. Jadi sifat Allah Ta'ala tu ada basar, melihat. Nama dia Basir, makna dia Maha melihat. Begitulah setiap nama Allah yang lain-lain, kesemuanya menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan apa-apa yang ada pada nama tadi. Kemudian muka surat 33 lagi. Sifat-sifat Allah Ta'ala itu didapati nasnya dalam Quran dan Sunnah, terbagi kepada 2. Ada sifat zatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat tu cerita sifatnya. Tadi cerita nama kan, ini cerita sifat-sifat. Sifat yang zatiyah ni sifat yang dibangsakan kepada zatnya, iaitu sifat-sifat yang tak boleh bercerai tanggal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti bersifat mengetahui. Jadi Allah Taala sentiasa mengetahui. Hidup sentiasa hidup, tak boleh tanggal. Sebab dia sifat zat. Bahasa kita sifat zat lah. Bahasa Arabnya sifat zatiyah. Bila pakai T yang di ujung tu, itu menunjukkan bangsa. Malaysia, orang yang berbangsa Malaysia, Malaysia, ya tu ada dia apa? Jadi bukan nama-nama orang alim-alim, semua pakai ya. Syafi'i, berbangsa Syafi'i, keturunan Syafi'i, ya betul lah. Dia bukan nama dia Muhammad bin Idris.
tapi berbangsa Syafi'i. Imam Bukhari bukan nama dia Imam Bukhari. Cuma mengapa dikatakan Bukhari? Sebab dia datang dari kota Bukhara. Orang Bukhara namanya Bukhari. Orang Jawa namanya Al-Jawi, orang berbangsa Jawa. Itu belajar tuan-tuan. Nasib tuan lah dapat buku nahu. Cerita banyak cerita nahu sikit. Jadi sifat zati, kerana sifat tu perempuan muannas, maka zatiyah. Sifat yang berbangsa zat dia. Jadi tak boleh terpisah. Hidup kalau terpisah tak ada hidup lagi mati. Nah, itu maknanya sifat zatiyah. Tak boleh bercerai. Hidup, kuasa, mendengar, melihat, berkata, kaya, belas kasihan, bijaksana dan lain-lain. Jadi sifat zatiyah ini sentiasa selama-lamanya tetap ada bagi Allah Azza wa Jalla. Tak boleh bercerai. Sentiasa ada. Berbeza dengan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah ni fi'li, ada ya ujung itu, ya bertasydid. Sifat fi'li, kerana sifat tu muannas, ya, perempuan, maka fi'liyah, maka ini tak marbutah di ujung. Sifat yang dibangsakan pada perbuatan, iaitu sesuatu perbuatan dan bergantung pada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan kuasanya, seperti redha. Jadi redha ni macam kasih ya. Kadang dia tak kasih, redha, kadang dia tak redha. Benci, kadang dia benci, kadang dia marah. Suka. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut pada hakikatnya tidak sama dengan sifat yang tadi, yang zatiyah.